Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para hadirin sekalian. Pertamanya, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur di atas program yang diadakan ini. Saya Nur Hamizah binti Tuti, nombor matrik A167935 daripada program Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam UKM. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tajuk kajian saya iaitu Pembinaan Istilah Arab dan Melayu berkaitan wabak COVID-19. Baiklah, saya mulakan pembentangan dengan menjelaskan berkaitan latar belakang kajian. Latar belakang kajian ini berdasarkan isu semasa yang berlaku sekarang iaitu tentang wabak COVID-19. Penularan wabak COVID-19 telah bermula pada akhir tahun 2019 di Wuhan, China. Dan wabak ini juga dikatakan sangat berbahaya kerana boleh menyerang sistem pernafasan manusia sehingga boleh mengakibatkan kematian. Penularan wabak ini bukan sahaja berimpak kepada bidang lain seperti bidang ekonomi, bidang sosial dan sebagainya, tetapi turut memberi impak kepada bidang linguistik. Perkara ini dapat dilihat apabila munculnya banyak istilah baru dalam semua bahasa di seluruh dunia termasuklah bahasa Melayu dan juga bahasa Arab. Pernyataan masalah. Pernyataan masalah ini saya ambil daripada dua jurnal. Jurnal yang pertama, jurnal Asif Supyanuddin dan yang kedua, jurnal Muhammad Saifuddin. Dalam jurnal Asif Supyanuddin, ada satu ayat ini buatkan saya tertarik untuk jadikan pernyataan masalah iaitu sebahagian masyarakat mengatakan istilah berkaitan COVID-19 mirip dengan potongan ayat Al-Quran dalam surah Al-Ahzab daripada ayat 33 yang kata Korna. Saya bacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى الآية صدق الله العظيم. Ayat ini membawa maksud dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah seperti orang-orang jahiliyah. Dapatlah kita fahami bahawa korna di sini adalah bermaksud dan tetaplah kamu. Dia berbeza dengan corona yang berlaku sekarang. Corona yang sekarang ini ataupun dikatakan COVID-19 adalah virus. Wa korna dalam Al-Quran adalah bermaksud dan tetaplah kamu dalam rumah. Dan inilah yang sebenarnya mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat tentang asal-usul istilah berkaitan COVID-19. Dan seterusnya dalam Jurnal Muhammad Saifuddin, terdapat satu ayat mengatakan, beberapa maklumat yang berkaitan COVID-19 yang disampaikan pihak berwajib kadang-kadang agak mengilukan masyarakat dari segi makna istilah dan sebagainya yang digunakan. Dan kekeliruan ini sering terjadi khususnya kepada warga asing yang menetap di negara Malaysia. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian saya yang pertama iaitu untuk mengenal pasti istilah berkaitan wabak COVID-19 yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang kedua, untuk menganalisis asal-usul pembinaan istilah Arab dan Melayu berkaitan wabak COVID-19. Yang ketiga, untuk mengesan persamaan dan perbezaan makna istilah Arab dan Melayu berkaitan wabak COVID-19. Metodologi kajian. Metodologi kajian saya menggunakan kaedah kualitatif iaitu dengan membahagikan kepada dua kaedah kualitatif. Yang pertama pengumpulan data dan yang kedua penganalisian data. Untuk pengumpulan data, saya melakukan analisis dokumen seperti analisis jurnal, artikel, tesis dan sebagainya. Namun yang menjadi korpus utama kajian saya adalah skrip sidang akhbar Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Yang kedua, laman web World Health Organization (WHO). Dan seterusnya, untuk penyiasan data, saya lakukan analisis tematik dan deskriptif. Iaitu yang pertama, pengalisan data dibuat dengan berdasarkan tema istilah. Dan yang kedua, analisis deskriptif berpandukan kepada laman web almaani.com, Kamus Oxford Arab Melayu, iaitu yang diterbitkan pada tahun 2011 dan Kamus Istilah COVID-19 yang diterbitkan pada tahun 2020.
Dapatan kajian untuk objektif pertama saja, iaitu istilah yang digunakan KKM berkaitan wabak COVID-19. Saya mendapati sebanyak 60 istilah berkaitan wabak COVID-19 sering diguna pakai dan diulang oleh KKM dalam sidang media, kenyataan akhbar dan laman web. Daripada 60 istilah ini, saya bahagikan kepada 4 tema, iaitu yang pertama, tema sosial, yang kedua, simptom penyakit, yang ketiga, langkah pencegahan, yang keempat, statistik data kes harian. Dan daripada tema ini juga terdapat 16 terdapat pecahan untuk istilah. Contohnya macam sosial, 16 istilah. Yang kedua, simptom penyakit, terdapat 13 istilah. Langkah pencegahan, terdapat 15 istilah. Dan yang keempat, statistik data kes harian, saya jumpa sebanyak 16 istilah yang berkaitan. Yang seterusnya, ini adalah contoh istilah berkaitan wabak COVID-19. Yang pertama boleh lihat COVID-19, nama saraf COVID-19. Yang kedua vaksin, liqahun. Yang ketiga penjarakan fizikal. Nama saraf taba'ud syakhsi atau dalam kamus COVID, taba'ud jasadi. Dua-dua tu boleh. Yang keempat case index, halatun dallah. Yang kelima kontrak rapat, mukhalatatun mubashirah. Yang keenam quarantine, hajrun sihhi. Seterusnya, dapatan kajian untuk objektif kedua, iaitu asal-usul istilah Arab dan Melayu berkaitan wabak COVID-19. Saya dapati asal-usul ni, pembinaan dia terbentuk disebabkan perkembangan bahasa ataupun keadaan semasa. Contohnya macam sekarang berlaku penularan penyakit berjangkit. So, dulu pun ada juga berlakunya penularan penyakit berjangkit ni. So, apabila terjadinya satu keadaan yang menggemparkan dunia yang sehingga boleh menyebabkan berlaku kesan kepada bidang ekonomi, bidang sosial, bidang rancangan dan sebagainya, dia akan turut bagi impak juga dekat bidang bahasa, bidang linguistik. Begitu. Dan asal usul istilah Arab dan Melayu yang berkaitan wabak COVID-19, saya dapati kebanyakannya berasal daripada istilah bahasa Inggeris. Contoh istilah bahasa Inggeris tu, boleh tengok dekat slide seterusnya ini. Berikut ni merupakan contoh-contoh yang melibatkan istilah berkaitan COVID-19 berasal daripada bahasa Inggeris. Contoh yang pertama, COVID-19. Dalam bahasa Arab, COVID-19 asal istilah corona virus disease. Dia pecah-pecah. Corona dalam kurungan CO virus VI disease D. So disingkatkan jadi COVID. Begitu juga dengan vaksin. Dia korahun. Asal istilah vaksin. Yang ketiga, penjarakan fizikal, taba'ud syakhsi, asal istilah physical distancing. Yang keempat, case index halatun dallah, asal istilah index case. Yang kelima, kontrak rapat, mukhalatatun mubashirah, asal istilah bahasa Inggeris close contact. Dan yang keenam, quarantine, bahasa dia hajrun sihhi, asal istilah quarantine. Okey, sekarang saya tunjukkan contoh istilah berkaitan COVID-19 yang berasal dari bahasa Melayu dan bahasa Arab. Yang pertama, wave, bahasa Arab dia maujatun. Asal istilah wave ni dalam bahasa Melayu dia gelombang. Yang kedua, viral. Dalam bahasa Arab dia ada ataupun ada juga yang sebut bahasa Arab dia viral. Asal istilah tular. Perkataan viral atau tular ni dia berasal daripada bahasa Melayu sebab kalau ikutkan penyataan bekas Jabatan Bahasa Dewan Bahasa Pustaka DBP, iaitu Encik Ismail berkata perkataan tular sebenarnya dah lama wujud, tapi masyarakat lebih terdedah dengan perkataan bahasa Inggeris iaitu viral. So sebabkan itulah banyak perkataan yang istilah masyarakat lebih suka guna bahasa Inggeris. Namun ada juga yang lebih kepada bahasa Melayu. Dan yang ketiga, communicable disease. Communicable disease iaitu bahasa ada amradul ma'diyah, asal istilah penyakit berjangkit. Yang keempat, mass gathering, dalam bahasa Arab ijtima' kabir, asal istilah himpunan awam. Yang kelima, lockout, bahasa Arab ighlaqul ta'jizi, asal istilah dalam bahasa Melayu sekatan masuk. Yang keenam ni adalah contoh untuk bahasa Arab. Asal istilah yang berasal daripada bahasa Arab. Bahasa Inggeris dia plague ataupun ada juga yang sebut epidemic. Bahasa Melayu dia wabak dan asal istilah
dia ada yang berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu al-waba. Pelajar 2.0 ni menunjukkan graf peratusan asal usul istilah yang mana daripada hasil yang saya kaji pada kajian saya mendapati dalam lebih kurang 15% sahaja istilah COVID-19 ni yang berasal daripada bahasa Melayu. Lepas tu 1% berasal daripada bahasa Arab yang tadi saya ada tunjuk perkataan al-waba. Itu saja yang saya jumpa berasal daripada bahasa Arab. Yang selebihnya kebanyakan istilah COVID-19 berasal daripada bahasa Inggeris. Itu sebanyak 84%. Dapatan kajian bagi objektif ketiga iaitu persamaan dan perbezaan makna istilah Arab dan Melayu berkaitan wabak COVID-19. Saya lihat dapatan kajian ini dengan membuat perbandingan makna istilah yang digunakan oleh KKM, WHO dan DBP. Berdasarkan korpus kajian yang saya kaji, didapati 20% istilah yang sama makna, manakala 80% lagi istilah yang membawa maksud berbeza. Contoh istilah yang sama makna saya bawakan iaitu meratakan lengkung dan melandaikan lengkung. Meratakan lengkung di sini membawa maksud mencegah peningkatan kes yang mendadak pada masa yang singkat dan melambatkan penyebaran jangkitan dalam masa yang lebih lama. Melandaikan lengkung bermaksud mengurangkan jumlah jangkitan dengan mengawal kadar pembiakan virus melalui langkah-langkah pencegahan. Dua istilah ini sering kali disebut oleh pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu Dr. Nur Hisham apabila dia menyatakan tentang graf tentang maklumat berkaitan COVID-19, dia akan sentiasa mengatakan kita mestilah meratakan lengkung. Kita cuba berusaha untuk melandaikan lengkung. Itulah yang dimaksudkan adalah mengurangkan jumlah jangkitan. Dengan macam mana? Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan. Seterusnya, saya sertakan contoh untuk istilah yang berbeza makna. Baiklah, ada 3, epidemik, epidemiologi dan pandemik. Epidemik adalah istilah yang merujuk kepada berlakunya penyakit berjangkit di komuniti ataupun kawasan geografi. Beza pula dengan pandemik. Pandemik ni dia penyebaran penyakit berjangkit di seluruh dunia dengan jangkauan lebih besar daripada wabak. Wabak ataupun kata lain epidemik. Okey, kalau epidemik macam awal-awal dulu Malaysia dia berlaku dekat satu kawasan saja, dekat wilayah saja. So kita boleh guna istilah epidemik. Tapi kalau pandemik adalah merujuk kepada wabak tu dah merebak dekat serata dunia. Okey. Lepas tu yang ketiga ni, yang seterusnya epidemiologi. Epidemiologi ini adalah satu cabang perubatan yang banyak berkaitan dengan kesihatan awam, termasuk kejadian, penyebaran, analisis dan kawalan penyakit. Dapat disimpulkan dekat sini bahawa pembentukan istilah Melayu atau Arab yang berasal daripada bahasa Inggeris kemungkinan beri kesukaran pada masyarakat untuk memahami makna sebenar istilah COVID-19 dan disebabkan ia adalah satu perkara yang baru berlaku. Oleh itu, pihak tertentu perlulah melakukan beberapa inisiatif untuk beri pendahan kepada masyarakat tentang asal-usul ataupun makna istilah yang digunakan. Contohnya, terbitkan konsolidasi istilah berkaitan COVID-19, buat program dan sebagainya. Sekian, itu sahaja pembentangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.